minta maaf banyak-banyak. Rupanya cakap dalam keadaan membisu. Dah Rupanya. 2 kali dah ni. Dah 2 kali. Saya minta maaf. Saya sendiri yang termute. Termute apa mikrofon. Biasalah sebelum on air ni kadang takut kami ni kaki cerita tu, cerita ni, cerita tu. Jadi mute. Bila mute, termute Terlupa. semua. Ulang balik Tuan Boleh, Haji. boleh. Saya Silakan. ulang balik. Silakan. Okey, tadi kita muat naik satu VT bagaimana temu bual eksklusif dengan Tun Dr. Mahathir. Bukan sekali pertemuan itu, tetapi 4 kali pertemuan di antara Tun Dr. Mahathir dengan Datuk Dr. Haji Farus Husin. Siapa Datuk Dr. Farus Haji Husin tu? Beliau adalah penulis novel That's My Way. Tu, sini. Nampak di atas kepala Tuan Haji itu ada That's My Way. That's My Way itu apa? Itulah daripada mulut penceritaan daripada mulut yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir sendiri kepada Datuk Dr. Fairuz, maka lahirlah That's My Way. Baik. Mengisahkan mengisahkan perjalanan hidup Tun di zaman kanak-kanak. Tuan Haji, siapa kawan baik Tun Mahathir? Siapa dia sahabat-sahabat Tun Dr. Mahathir? Tun Dr. Mahathir pergi sekolah macam mana? Balik sekolah suka main apa? Siapa yang strict, bapak ke, mak ke, siapa yang manja, semuanya ada dalam tu. Yang paling menarik, ada juga seorang kawan Tun Mahathir yang suka membuli Tuan Haji. Tun Mahathir pun pernah dibuli lah. Ya, waktu zaman kanak-kanak. Cukup menarik. Itulah That's My Way. Baik. Julung-julung kali. Kita dah tengok macam-macam buku Tun. Tetapi penceritaan daripada mulut Tun sendiri, bagaimana beliau mengharungi zaman kanak-kanak dan juga di bawah penjajahan ketika itu. Baik. Betapa susah hidup di bawah di zaman penjajahan. Itu yang pertama. Sebelum kita pergi ke mukadimah Tuan Haji, saya juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi yang messenger di Facebook, di YouTube, di TikTok semestinya, yang sentiasa mendoakan kesihatan yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Tun dah sihat, semakin sembuh. Cuma nak melengkapkan jadual rawatan dari segi perubatan itu sahaja. Jadi teruskan berdoa supaya lebih segera Tun Dr. Mahathir cepat keluar dan dapat bersama dengan kita dalam pelbagai program, terutamanya Minda Negarawan. Ramai duk rindu tu Haji. Tuan Haji salah seorang panelis ni. Minda Negarawan itu. Okey Tuan Haji. Baik. Apa nama? Sebelum kita pergi kepada perbincangan, saya rasa menjadi tanggungjawab saya untuk berkongsi sedikit maklumat dengan para penonton yang melayari program Apa Kata Malaysia dan menunjukkan betapa profesionalnya sahabat kita moderator yang ada di sini, kerana selain daripada Tun Mahathir melalui rawatan yang sedang dirawat di IJN tersebut, anak saudara Fazli sedang kini dirawat di Hospital Kuala Lumpur. Aduh. Namun, dia tidak ingin membatalkan program pada malam ini. Dia meneruskan dan mengatakan dia bersedia untuk hadir bagi tujuan memuaskan hati dan selera keinginan jawapan daripada rakan-rakan yang nak mengetahui topik perbincangan. So, kita sama-samalah berdoa dan berharap agar anak anda, saudara Fazli, cepat sembuh dan diizinkan keluar sihat seperti sedia kala, insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih banyak-banyak. Ya, ramai pun yang mengucapkan, yang mendoakan kesihatan anak anda saya. Semoga segera sembuh. Terima kasih sekali lagi pada anda semua dan juga Tuan Haji sendiri. Apa pun, tadi dah terlupa, masuk balik. Mulai 3 Mac 2024. Tak lama. Lusa je, hari Ahad. Anda semua bolehlah melayari. Save siap. Di bawah ni pun ada tulis www.inspirasichannel.com.
www.instasport.com. Okey, kita upgrade lagi Haji. Baik. Kita dah ada portal kita sendiri dengan kekuatan kita di Facebook, di YouTube, di TikTok. Sekarang kita memperkembangkan lagi kepada portal rasmi kita, tetapi sekarang ni tengah update dan pelbagai lagi. InsyaAllah 3 Mac hari Ahad anda semua dah boleh layari www.inspirasichannel.com. Baik, tahniah Saudara Fazli atas kemajuan yang memberangsangkan. InsyaAllah. Jangan sampai kena ban. Ya, itu yang betul. Ada soalan tu di hujung siaran ya, nanti. Ya, ada. Saya simpan benda tu. Apapun pada anda semua, sama-sama doa. Tanpa sokongan anda semua, kita tidak akan mampu berkembang dengan baik. Mungkin dah ada portal rasmi, dah ada semua. Mungkin jangan terkejut. Satu hari nanti anda tengok ada mikrofon Inspirasi Channel, ada wartawan pula. InsyaAllah. Okey Tuan Haji, seperti biasa. Ni sahabat-sahabat kita semua nak kena sebut daripada awal. Yang semua dah. Mek Arsyad di YouTube, Katie Chan, Mukminin Nur bin Shah juga daripada YouTube, Yahya Zah daripada Facebook, Mas, my question, apa tu, GST is really fail or not? Wow. Dah ada soalan. Dah ada soalan. Yahya Zah, Sound. Okey, Sultan Bumi. Wah, oh ini sahabat saya, Mamu Penang. Kita daripada Ayat Hitam. Zaitun Putih, Soldier from Hell. Wow. Abdul Rahman, Hamli, semuanya daripada penonton daripada YouTube. Razi FS, kawan saya. Salam tuan, suara tak ada tapi ni dah ada suara dah. Kemudiannya Zainal VR, Abdul Salim. Apa nama lagi? Syarul Nizam Sulaiman. Arcel, Mystic Wolf TV. Wow. Rohayuddin Yaakob, sahabat kita daripada Pulau Legenda Langkawi. Apa nama? Ku Fatimah, Ku Hamid. Lain macam nama mak saya. Yang ni mak saya pun tonton ke. Dia nak tengok anak dia pergi kerja dah. Pergi kerja tak pergi kerja. Okey. Yang lain-lain tu nanti saya sebutkan, okey? Okey Tuan Haji. Ya, saya. Hari ni tajuknya cukup menarik. Menjunjung titah tuanku yang di-Pertuan Agong antara perpaduan dan kestabilan politik. Tajuk ini cukup menarik. Sebab tu walaupun sepatutnya berada dalam keadaan cuti kerana anak saya sakit, tapi saya teruskan program ini kerana ia amat penting bagi masyarakat Malaysia untuk mengetahui, kerana pelbagai cerita, pelbagai polemik, ada yang kata macam ni, ada yang kata macam tu. Sebelum itu, saya nak Haji, kenapa, mulakan mukadimah Tuan Haji, kenapa tajuk ini diangkat Tuan Haji? Silakan Tuan Haji. Terima kasih Saudara Fazli, para penonton. Sebenarnya, apabila kita bercakap tentang YDPA atau Kebawah Duli yang di-Pertuan Agong, ia satu institusi yang penting dalam tadbir urus negara. Baginda Tuanku merupakan ketua negara. Ketua kerajaan adalah Perdana Menteri. Tapi atas daripada ketua kerajaan adalah ketua negara. So, institusi yang sebegitu penting, apabila baru-baru ini pada 26 Februari, hari pertama, hari pembukaan Parlimen untuk penggal ketiga, Parlimen ke-15, Baginda Tuanku telah hadir untuk memberi titah pembukaan. Dan selepas daripada itu, saya seperti mana yang disentuh oleh Saudara Fazli tadi, mendapati terdapat banyak kecelaruan. Banyak kenyataan-kenyataan yang tak begitu tepat. Walhal bagi saya mengelirukan, mencalarkan dan menimbulkan fitnah atau tuhmah ke atas institusi sepenting itu. Jadi atas dasar itulah saya percaya menjadi peri penting untuk kita membincangkan berkaitan dengan kandungan titah. Bukan keseluruhannya sebab mungkin tak cukup masa untuk membincangkan keseluruhan titah Baginda Tuanku. Tapi yang penting iaitu berkaitan perpaduan dan kestabilan politik. Saya nampak dua perkara ini yang menimbulkan sedikit kekeliruan. Terutamanya kestabilan politik. Betul. Jadi itulah
tujuan utama Ha. kenapa kita pilih topik ini, dia masih lagi pada minggu titah baginda tuanku, maka peri penting untuk perbetulkan fahaman rakyat berkaitan perkara ini seawal mungkin, iaitu hari ini. Terima kasih Tuan Haji. Mukadimah pendek dan padat yang kita nak teruskan. Sebelum itu, Anak 02. Semoga semua dilindungi Allah. Semua juga daripada YouTube. Begitu juga lagi seorang sahabat kita, orang kuat ni, Meja Besara Anwar Abdul Hamid. Salam dari Akademi Darul ITMI Kampung Cik Beno. Cik Bema. Cik Bema. Oh, okey. Okey Tuan Haji. Haji dah bagi mukadimah. Kita selalu mendengar apabila titah tuanku ini, pelbagai pandangan terutamanya kesemuanya datang daripada ahli politik. Betul. Daripada mula-mula yang mengetuk memberi kenyataan itu adalah ahli parlimen daripada Pasir Gudang, Hassan Karim. Baik. Dari PKR sendiri, daripada parti kerajaan, diikuti oleh Setiausaha Agung PAS, Taki Yudin Hassan. Kemudian disambut pula oleh KJ Khairi Jamaluddin. Begitu jugalah menyambut di antara ahli-ahli parlimen. Ada yang menyokong, ada yang tidak, ada yang kata macam ni, ada yang kata macam tu, ada yang kata itu titah peribadi tuanku, bukannya di atas kapasiti yang di Pertuan Agong, macam-macam Haji. Tetapi dari sudut perlembagaan, tidak ada siapa pun nak bercakap. Dan memang tepat, sebab tu hari ni tak boleh cancel. Tuan Haji kena duduk sini, bagi kami semua faham. Dari sudut perlembagaan, ada ke tuanku ni bertitah atas kapasiti peribadi lah dan lain-lain. Sebelum itu saya nak naik VT ini daripada Khairi Jamaluddin. Sama-sama kita dengarkan sumber video ini daripada TikTok. Keluar sekejap. Yang menarik juga adalah bahawa Baduli yang Tuan Agong kata bahawa dia tidak akan layan apa saja usaha untuk menjatuhkan kerajaan. Itu pun saya rasa dalam konteks kalau sekiranya itu adalah satu langkah yang tidak wajar. Tetapi dalam keadaan di mana constitutionally kerajaan itu sudah pun tidak ada sokongan, maknanya ada sebahagian besar daripada ahli parlimen yang telah mengusulkan di parlimen bahawa mereka tidak lagi menyokong kerajaan, then of course yang Tuan Agong mestilah mengikut apa yang pun dibuktikan di parlimen bahawa Perdana Menteri tidak lagi ada sokongan. Saya rasa itu bukan komen dari segi tidak akan ada yang Kebaduli tidak akan layan langsung sekiranya proses perlembagaan itu mengikut undang-undang, tetapi beliau tidak akan layan sebarang konspirasi, langkah dan sebagainya untuk menjatuhkan kerajaan yang sedia ada. That's my take, Sarah. Itu pandangan Khairi Jamaluddin yang saya lihat lebih nampak profesional dan lebih nampak tersusun bagi pandangan saya. Okay, Tuan Haji, saya nak pergi terus package 3 in 1 soalan saya. Apa dia? Saya nak Tuan Haji, daripada dua tajuk kita, perpaduan dan kestabilan politik, saya nak sentuh dulu ke kestabilan politik. Baik. Bahagian pertama ni, saya nak Haji bagi pandangan Haji tentang kenyataan yang dibuat oleh MP Pasir Gudang. Baik. Sikit. Taki Yudin Hassan. Dia kata kenyataan tuanku itu adalah pandangan peribadi. Dan juga Khairi Jamaluddin sendiri. Baik. Dari sudut perlembagaan. Silakan Tuan Haji. Baik, terima kasih Saudara Fazli. Saya rasa saya ucap terima kasih kerana bersusah payah mengeluarkan klip video. Apabila kita nak bincang sesuatu, amat penting untuk kita lihat sumber dia sebenarnya. Begitu juga sebelum saya nak komen apa yang diberi pandangan oleh Hassan Karim Pasir Gudang, oleh Taki Yudin Hassan maupun oleh Khairi Jamaluddin, saya perlu terlebih dahulu minta semua di sini berlaku adil kepada kebawah duli tuanku yang di-Pertuan Agong untuk membaca titah diraja teks yang asal. Sebab kalau kita salah baca atau tidak baca, maka kita akan anggap
apa yang mereka katakan, bukan yang bertiga saja, sesiapa katakan seolah-olah ia itu betul. Jadi untuk mengetahui apakah dia yang dituturkan, dititahkan oleh baginda tuanku, teks ada. Teks boleh diperolehi daripada portal rasmi Parlimen. Dia mengandungi 37 perenggan, 11 muka surat. Tetapi dua isu ni, terutamanya isu yang kedua ni, iaitu perpaduan, dia termasuk dalam perenggan 7 titah baginda tuanku. Marilah kita sama-sama baca. Untuk kita dengar dulu, faham dulu apa yang diungkapkan. Daripada kita dengar orang lain bagi komen dalam perkara tersebut. Baik. Perenggan 7 titah baginda tuanku berbunyi seperti berikut. Buka kata. Ingin juga saya tegaskan di sini yang saya tidak akan melayan sebarang permintaan dari mana-mana pihak yang cuba mengganggu gugat kestabilan politik negara. Ingat, kata kunci adalah mengganggu gugat kestabilan politik negara. Kemudian di perenggan yang sama, baginda tuanku bersambung. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Ayat ketiga, perenggan yang sama. Jika ada yang hendak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya yang akan datang. 3 ayat dalam perenggan 7. Yang menjadi khilaf dalam pandangan saya adalah ramai tidak merujuk ayat sebenar tuanku. Baginda mengatakan, kata kunci tadi, cuba mengganggu gugat kestabilan politik negara. Ada tak baginda tuanku mengatakan yang cuba menjatuhkan kerajaan? Di sini saya kena betulkan rujukan Khairi Jamaluddin. To be fair to Khairi Jamaluddin, keseluruhan kenyataan beliau lebih tepat. Tapi rujukan perkataan tu, baginda tuanku tak mengatakan dia tidak akan melayan kejatuhan kerajaan. Perkataan menjatuhkan kerajaan tak wujud. Mengganggu gugat politik yang wujud. Konspirasi. Tak. Perkataan konspirasi pun tak wujud. Oh, tak wujud Mengganggu gugat keadaan politik. Apa maksud dia? Maksud dia ni, dalam pahaman saya, untuk berlaku adil kepada baginda tuanku, dia memaklumkan bahawa kalau ada orang nak cuba mengganggu gugat, menimbulkan porak-peranda, menimbulkan kucar-kacir berkaitan sistem tadbir urus negara, yakni sistem politik dalam bahasa biasanya, dia tidak akan melayan permintaan untuk mengganggu gugat. Adakah ini bermaksud baginda tuanku tidak akan mengikuti keperluan sekiranya ada bukti bahawa majoriti telah hilang daripada tangan Perdana Menteri? Tidak. Baginda tak kata begitu. Tak ada langsung. Jadi di sinilah masalah kita adalah kita terlampau toksik. Toksik. Ramai daripada kita sejak kebelakangan ini, beberapa tahun yang lalu, saya nampak kita terlampau toksik. Kita menganggap itu yang dimaksudkan oleh baginda tuanku atas pahaman-pahaman peribadi masing-masing. Sedangkan bukan saja itu tidak diungkap, itu tidak dimaksudkan. Kenapa saya kata tidak dimaksudkan? Sebab sebelum perenggan 7, di perenggan 2, titah baginda tuanku, dia bermula dengan mengatakan begini. Pemerintahan saya sebagai Yang di-Pertuan Agong adalah sama seperti Yang di-Pertuan Agong yang terdahulu. Mengikut perlembagaan persekutuan, dasar dan peraturan yang ditetapkan. Baginda tuanku telah mengaku dia kena mengikut perlembagaan persekutuan. So kalau perlembagaan persekutuan mempunyai proses dan kaedah sesebuah kerajaan boleh terjatuh, maka baginda tuanku kena ikut. Itu dalam titah dia. Kenapa perenggan 2 tidak dirujuk? Kenapa terus ke perenggan 7? Bagaimanakah kita memberi maksud sebenar mengganggu gugat politik kalau kita tak rujuk perenggan 2? Tak berlaku adil kepada ketua negara. So, pahaman saya adalah sebab terdapat banyak ura-ura sebelum daripada ini di akhir bulan Januari. Contohnya macam cakap-cakap
angin, Hmm. langkah Dubai, langkah Ah, Chowkit. betul. Kalau perkara itu Langkah wujud secara syaitan. sah, langkah syaitan atau langkah Sheraton ke, kalau benda itu wujud secara fakta, daripada bacaan saya, titah baginda tuanku, dia tidak akan menghalang proses menjatuhkan kerajaan yang hilang majoriti. Tapi kalau sekadar cakap-cakap langkah Dubai, tapi sebenarnya tak wujud, itu menjadi mengganggu gugat politik. Bayangkan, rakyat mendengar ada langkah Dubai, langkah Sheraton, langkah Chowkit, whatever. Bukankah rakyat akan tertunggu-tunggu? Itu rakyat. Betul. Now, penjawat awam, katakanlah pada bulan Disember, mana-mana kementerian diarahkan membuat A, B dan C. Kemudian dengar, oh ada langkah Dubai. Penjawat awam akan anggap apa? Ya, awak suruh saya buat. Perlu ke saya nak buat sekarang? Apa kata kalau langkah Dubai itu diumumkan esok, rugi je time saya, Betul. rugi je pegawai saya. Menteri pun tak ada lah. Menteri pun tak ada. So, bukankah mengganggu gugat sistem tadbir urus politik negara? Kalau sekadar cakap-cakap tanpa fakta. Begitu juga orang asing. Pelabur-pelabur asing. Baru nak masuk laburan di Malaysia, dikatakan langkah Dubai. Kalau wujud, tak apalah. Bawa terus mengikut proses perlembagaan. Sama ada buat melalui usul undi tak percaya, ataupun kalau usul undi tak percaya itu tidak dapat dilaksanakan, bangkitkan kepada kebawahdulian di Pertuan Agong melalui adab dan cara biasa perkara itu dibawa ke maklumat kebawahdulian di Pertuan Agong. Jadi secara keseluruhannya, saya tak nampak sebagai seorang rakyat Malaysia dan pengamal undang-undang, saya tak nampak bagaimana ramai terus lompat mengatakan baginda tuanku takkan jatuhkan kerajaan Anwar Ibrahim. Itu tidak dinyatakan. Baginda tuanku tidak langsung menyatakan perkara tersebut. Ya, ada rujukan dibuat hormati keadaan, iaitu kerajaan perpaduan. Hormati maksudnya selagi dia kerajaan, kita hormatlah. Selagi dia kerajaan. Tapi kalau ada kejatuhan majoriti, maka baginda tuanku akan menghormati keperluan perlembagaan. Kenapa kita nak baca lebih daripada apa yang dikatakan? Sehingga perlukah kita sekarang nak mengatakan itu pendapat peribadi agung? Apa pula pendapat peribadi? Itu pendapat yang betul dari segi perlembagaan. Pendapat rasmi. Pendapat rasmi sebagai ketua negara dalam titah tersebut, pembukaan dan juga padan atau sesuai dan selari dengan peruntukan perlembagaan. Jadi saya tak nampak bagaimana ramai mengatakan ini salah. Saya minta maaf di sini. Hasan Karim Pasir Gudang adalah antara ahli Dewan Rakyat yang saya sangat hormati. Tak kala Parlimen ke-15 ni. Saya pernah nyatakan beberapa kali dalam program kita. Satu-satunya ahli Dewan Rakyat yang saya hormati adalah Hasan Karim. Kerana beliau akan berani bercakap yang betul dan menidakkan yang salah walaupun dilakukan oleh kerajaan parti beliau sendiri. Tetapi di sini berkaitan titah baginda tuanku, saya perlu secara hormat berbeza pandangan dengan Hasan Karim. Kerana Hasan Karim mengatakan bahawa ini salah untuk Agong cross the line. Dan beliau telah kononnya cross the line. Saya berpendapat baginda tuanku tak cross the line perlembagaan pun. Baginda tuanku cuma mengatakan dia tidak akan melayan ganggu gugat politik. Dia tak katakan dia takkan melayan suatu permintaan sah tentang kehilangan majoriti kerajaan. Di sini is beza dia. Tapi walaupun to be fair to Hasan Karim juga, mungkin soalan itu ditanya sebelum beliau sempat membaca titah baginda tuanku yang lengkap. Dan walaupun sekiranya beliau berpeluang, saya harap Hasan Karim yang saya hormati sebagai ahli Dewan Rakyat akan baca dengan lengkap kesemua 37 perenggan. Mungkin saya tidak merujuk perenggan lain yang ada terkandung perkara tersebut. Betul kan saya? I've got no problem. Tapi daripada bacaan saya, kesemua 37 perenggan yang relevan adalah 7 dan 2. Dan di situ jelas baginda tuanku, mungkin ramai yang mendengar program ni mungkin tak selesa dengan apa yang saya cakap. Tapi kita kena jujur dan betul apa yang tepat. Kita kena mengakui. Baginda tuanku tidak melanggar
perlembagaan. Bila baginda tuanku menitahkan di peringatan 7 dan peringatan 2 bahawa dia tidak akan melayan permintaan untuk mengganggu gugat politik. Itu tidak bermakna baginda tuanku bermaksud dia tidak akan benarkan kerajaan Anwar Ibrahim jatuh jika mereka hilang majoriti. Itu tidak ada langsung di situ. So please be fair to ketua negara, be fair to all. Dan saya harap ini diambil contoh oleh semua kita. Jangan kita baca sesuatu, jangan kita tonton satu video dengan fikiran toksik. Kita kena baca dan lihat dengan hati yang terbuka. Faham dulu apa yang dicakap. Kalau tak faham, baca teksnya. Kalau masih tak faham, tanya orang. Kemudian baru buat kesimpulan. Adakah kenyataan dia betul ataupun tidak. Dan di sini baginda tuanku tidak melangkaui kuasanya. Bukankah baginda tuanku mengatakan saya seperti agung-agung terdahulu adalah tertakluk kepada peruntukan perlembagaan, Persekutuan. perlembagaan persekutuan, saya tertakluk kepada undang-undang dan peraturan. Bukankah itu pengakuan baginda tuanku? Kalau perlembagaan cakap kerajaan boleh jatuh, jatuh. Kalau perlembagaan cakap cara macam mana jatuhkan kerajaan, itu yang mengikat peraturan terhadap baginda tuanku. So saya tidak akan boleh menerima apa yang saya dengar sejak beberapa hari yang lalu. Kononnya Agung memberi pandangan peribadi. Kononnya Agung melanggar perlembagaan. Kononnya Agung cross the line. That is very rude. Saya minta maaf. Itu agak biadab untuk mengatakan Agung cross the line. Tapi saya yakin Hassan Karim tidak bermaksud apa yang berbunyi seolah-olah dia bermaksud. Dan walaupun sekalipun, saya harap dengan penjelasan yang telah saya berikan setakat ini, melainkan ada soalan lanjut. Oh, banyak. Ia dapat meredakan fahaman rakyat di mana-mana sudut sekalipun. Sama ada yang daripada kerajaan perpaduan maupun daripada pihak pembangkang ataupun yang neutral seperti kita. Baik. Ada lagi soalan yang lebih perlu dikupas, yang lebih menarik. Sebelum saya nak pergi ke soalan tu, saya nak ringkas, pendek dan padat saja. Baik. Sama lagi daripada konteks apa kerajaan ni dan juga titah tuanku. Ada yang kata ini bukan tuanku yang cakap. Ini teks ditulis oleh Anwar Ibrahim dan Jabatan Perdana Menteri. KJ pun mengakui benda tu. Yes. Maksudnya teks titah tuanku di pembukaan parlimen itu datangnya daripada Jabatan Perdana Menteri. Maksudnya tuanku ni buka baca. Adakah benda itu benar? Kalau benar sekalipun, adakah tuanku tak boleh ubah teks tersebut? Baik. Pandangan. Satu soalan yang baik sebab kita ni rakyat 33 juta rakyat. Kita tak bekerja di perjabatan awam. Betul. Jadi kita tidak tahu apa sebenarnya titah ni. Betul. Baik, secara amnya setiap kerajaan sejak merdeka dan setiap agung sejak merdeka akan membaca teks titah pembukaan Dewan Rakyat ataupun parlimen seperti yang disediakan oleh kerajaan. Apa maksudnya? Kerajaan itu dibentuk oleh Kebawadulian di-Pertuan Agong. Jadi kerajaan itu adalah atas kuasa agung. Tugas mereka untuk tadbir urus negara. Jadi tugas mereka untuk menyediakan teks ketua negara berkaitan dengan penggal berkenaan. Tetapi pada masa yang sama, mana-mana agung berhak untuk menokok, menambah ikut selera baginda tuanku. Jangan kita lupa, ada dinyatakan berkaitan dengan parlimen dalam teks tersebut. Yang baginda tuanku mengatakan bahawa sepatutnya ahli wakil rakyat sendiri yang menggubal undang-undang patut patuh undang-undang yang digubal, peraturan yang digubal. Adakah itu ditulis atau dipercayai boleh ditulis oleh kerajaan? Yang ini dalam erti kata lain mengutuk diri sendiri bahawa mereka juga dalam kerajaan yang duduk di Dewan Rakyat tak ikut peraturan? Tidak. Saya percaya itu adalah selera Kebawadulian di-Pertuan Agong yang ingin memberi pandangan kepada kedua-dua pihak bahawa ikutlah peraturan. Sama ada awak kerajaan
ataupun awak pembangkang. Pembangkang. Jadi itu di situ sendiri ada contoh Mm-mm. yang menunjukkan tidak mungkin bahagian itu ditulis oleh kerajaan. Mm-mm. Besar kemungkinan ditambah atas permintaan tuanku dan mungkin ditulis oleh pendraft baginda tuanku sendiri. Betul. Bahagian tersebut. Mm-mm. Begitu juga ada bahagian dalam situ yang mengatakan apa nama ni? Beliau ada baginda tuanku ada mengatakan kadang-kadang malu nak datang parlimen. Mm-mm. Adakah itu ditulis oleh kerajaan? Mm-mm. Masuk akalkah ditulis oleh kerajaan? Mm-mm. Tidak. Jadi bagi saya dari sudut perundangan dan dari sudut convention, Mm-mm. peraturan adat biasa sistem tadbir urus negara yang menyediakan inti Mm-mm. titah baginda tuanku adalah kerajaan. Mm-mm. Tetapi dengan kebebasan baginda tuanku nak berubah atau nak menambah Ah. bahagian yang baginda tuanku perlu. Contohnya, ada bahagian dekat pertengahan ucapan di perengan berapa belas dinyatakan peratusan inflasi, peratusan apa nama ni ekonomi berkaitan sektor-sektor tertentu. Semestinya itu datang daripada kerajaan. Takkanlah baginda tuanku sendiri nak mencari statistik untuk ucapan. Di situ ia ditulis atau diberikan di sumbernya datang daripada kerajaan. Tapi ini adalah kerajaan baginda tuanku. Kalau kerajaan ini berubah dalam Parlimen ke-15, yang mana masih boleh berubah mengikut titah baginda tuanku sekalipun, maka kerajaan lain yang masuk pun akan menjadi kerajaan baginda tuanku. Ini kita kena faham ni. Bila saya mengatakan kerajaan baginda tuanku, tak bermaksud saya mengatakan dan tak bermaksud baginda tuanku maksudkan kerajaan perpaduan adalah pilihan baginda tuanku. Sebab baginda tuanku berada atas politik. Beliau bukannya memberi sokongan peribadi nilai politik mana-mana parti. Beliau menghormati dan mengambil kira kewujudan kerajaan ini sebagai kerajaan tuanku. Itu saja. Kalau kerajaan itu ditukar esok, maka kerajaan baru itulah jadi menjadi kerajaan tuanku pula. Ini rakyat kena faham. Jangan emosi. Jangan menilai ikut selera anda. Jadi, contoh saya rasa ada juga persoalan ditanya kepada saya oleh rakan saya di luar. Tak ni. Kata kalau ada undi tak percaya. Oh tu Ustaz. Tu saya pun ada dah soalan tu. Ada soalan. Sebelum Haji P situ. Semua soalan awak ada. Baik. Minum dulu. Sebelum nak pergi ke soalan tu, itu pasal part yang paling menarik. Yang ramai orang nak tahu pasal tentang tu. Sebelum tu saya nak pergi dulu, patah balik sikit. Correct me if I'm wrong. Ataupun anda semua pun kalau saya salah pembacaan, kefahaman tu, saya rasa tuanku ada sebut kot tentang apa kerajaan perpaduan. Ada. Itu maksud apa pula Tuan Haji? Saya nak Haji komen sikit bab tu. Nak faham benda tu, kita kena ulang balik perengan tersebut. Ayat pertama dia ingin juga saya tegaskan di sini, tidak akan melayan sebarang permintaan dari mana-mana pihak yang cuba mengganggu gugat kestabilan politik negara. Itu kita dah sentuh. Dan di ayat kedua, semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Maksud dia seperti mana yang diungkapkan. Hormatilah kerajaan yang telah dibentuk. Tetapi tidak bermakna kalau kerajaan itu hilang majoriti, maka tak boleh tukar. Ada disebut? Tak ada. Tak ada langsung disebut tentang hilang majoriti. Perkataan majoriti tak wujud. Jadi maksud bagi dia tuanku, hormat tu adalah selagi dia menjadi kerajaan. Dan menerima kenyataan adalah terimalah. Jangan menganda-ngandakan cerita. Jangan mengganggu gugat politik dengan mengatakan itu bukan kerajaan yang sah dan sebagainya. Sebab dia dilantik melalui proses perlembagaan. Jadi itu sahaja yang sebenarnya 3 ayat sahaja dalam perengan 7. Dan dibaca bersama dengan perengan 2 ayat kedua yang menunjukkan dengan jelas kenyataan titah baginda tuanku mematuhi perlembagaan. Tetapi ia tidak menghalang mana-mana proses perlembagaan yang boleh menukar kerajaan. Jika Perdana Menteri Anwar Ibrahim hilang majoriti pada bila-bila masa sebelum pembubaran Parlimen ke-15. Okey, puas.
Saya nak pergi ke soalan tu yang semua duk tunggu tu. Sebelum tu saya tertarik Haji. Haji nak komen tapi dia tak ada kena-mengena dengan kita punya. Boleh. Okey, Kalau- Tuan Haji kata okey. Untuk sentuh secara ringkas, K. Chandran Kupusamy. Apa dia? Okey, dia kata Pandora Papers. What is the further development of the name mentioned in the papers? Will the MACC conduct an investigation? And DNAA Zahid, what will happen next? Okey, boleh tak saya minta supaya soalan ini ditampilkan selepas kita selesai mengupas kedua-dua bahagian Okey. titah tuanku, sebab soalan yang baik. Soalan baik, tapi kalau dimasukkan sekarang kemudian Dia lari. patah balik titah, dia lari. So, Okey. sabar Encik Chandran. Mr. Chandran, tunggu sampai hujung siaran kita. Okey Tuan Haji. Apa lagi? Tunggu Sat. Apa banyak sangat soalan-soalan. Okey, Okey, soalan saya lagi. Bila tuanku sebut macam tu, bererti tuanku tidak menafikan ataupun tidak menidakkan jikalau kerajaan itu hilang majoriti, mengikut perlembagaan. Tuanku dah awal-awal di palingan kedua tuanku dah sebut dia patuh mengikut perlembagaan persekutuan. Okey, kita terima. Maksudnya, okey, bila ada SD, saya dengan orang-orang saya ni dah ada 112 SD. Adakah tuanku tak layan? Itu pertama. Baik. Yang kedua, katalah saya pergi ke parlimen. Kita minta daripada speaker untuk buat usul undi tidak percaya. Ya. Okey, kerana saya dah ada majority numbers ni. 118 111 apa macam-macam one lah. Numbers yang saya dah ada. 111 seri tak boleh jadi kerajaan. 112. 112 and above. Okey, saya dah ada. Bila minta dekat speaker, speaker akan drama. Kita pun tahu setiap speaker ni dia akan memihak condong kepada kerajaan. Daripada zaman P. Ramlee sampailah sekarang. P. Ramlee pernah jadi Perdana Menteri. Baik. Mesti sikit sebanyak pun mereka akan condong kepada pemerintah. Awak berlaku tidak adil kepada Johari Abdul. Saya suka berterus terang. Baik. Apa kata Malaysia ni kita terus terang. Jadi soalan saya pun terus terang. Katalah perkara itu berlaku Haji. Yes, ni saya dah ada 112 ni. Usul, speaker tolak. Speaker tolak. Baik. Saya masih ingat segar dalam ingatan tentang RUU 355. Baik. Tak silap saya sebelum pilihan raya ke-14 lagi. Betul. Sampailah pilihan raya 15. Perkara itu tidak dibawa. Baik. Tidak dapat naik. Jadi saya tu fikir juga. Katalah saya dah ada number ni. 112 pi kat speaker duk tai chi. Oh nanti utamakan dulu kerajaan punya agenda. Minta pandangan dua dalam satu soalan tersebut. Silakan. Baik. Sebelum saya nak menjawab soalan khusus yang penting tu, sebab disentuh sebagai analogi RUU 355, saya nak betulkan sedikit fakta. Sebelum PRU 14, RUU 355 telah dibawa sebagai RUU persendirian oleh PAS pembangkang pada masa itu. Tapi secara ringkas apa yang berlaku, kerajaan Najib Razak pada masa itu telah pun angkatkan RUU persendirian menjadi RUU kerajaan. Tapi kerana mereka perlu perhatian lebih rapi kepada peruntukan-peruntukan tersebut, ia telah dikeluarkan daripada pembentangan untuk dikaji oleh jawatan kuasa khusus. Jadi dia tak dibentangkan pada masa itu. Tapi selepas PRU 14, apabila berlakunya Sheraton Move dan diganti oleh kerajaan yang mengandungi PAS, perkara itu tidak dibangkitkan langsung. Itu betul. Perkara itu tidak dimasukkan langsung oleh kerajaan di dalam senarai untuk pembentangan RUU. Itu menjadi satu isu yang sampai sekarang mungkin payah untuk PAS nak menidakkan bahawa mereka sendiri telah gagal membawa. Walaupun pada peringkat awal apa yang mereka bawa secara persendirian sebagai pembangkang telah diangkat oleh kerajaan Najib Razak pada masa itu dan ditangguhkan melalui perbincangan lanjut. So that's the correction of the fact. Now, balik pada soalan. Soalan saudara Fazli dan penonton adalah berkaitan dengan kalau dibawa ke Dewan Rakyat dan sekiranya seperti yang dipercayai speaker menolak untuk memasukkan usul itu di dalam agenda mesyuarat, macam mana? Inilah saya maksudkan apa yang dikatakan oleh baginda tuanku dalam titah. Ada dia punya peraturan yang baginda tuanku telah lafazkan.
Pertama sekali sebelum saya pergi ke situ, terdapat beberapa cara di bawah perlembagaan. Kerajaan boleh Bertukar. dicabar atau bertukar. Satu, kalau undi tak percaya diusulkan dan diterima di Dewan Rakyat. Itu cara yang paling clear. Sebab di Dewan Rakyat menunjukkan orang tu hilang majoriti. Cara yang kedua adalah kalau ada ramai ahli Dewan Rakyat dan Dewan Rakyat tak menjalankan prosiding, bercuti. Seperti mana tempoh pada masa Dubai Move tersebut. Parlimen cuma mula bersidang 26 Februari. Baru-baru ni. So sekiranya ada perubahan kerajaan berlaku dalam tempoh sebulan, 2 bulan, Parlimen tak ada proceeding. Maka pada masa itu, perlembagaan membenarkan secara konvensionnya untuk ditampilkan bukti kepada ke bawah Duli Yang di-Pertuan Agong selagi baginda tuanku menerima bukti itu untuk menentukan dah hilang majoriti dan melakukan proses. So ini antara dua cara utama. Okey. Apa yang dimaksudkan kalau kita baca 37 perengan, khususnya 2 hingga 7 ni, saya dapati baginda tuanku telah menyatakan secara tak langsung, bukan secara khusus, bahawa kalau ada perubahan, maka pergilah ke Dewan Rakyat dulu. Usul undi tak percaya. Dan membawa kepada peri penting soalan Saudara Fazli. Okey, kita dah pergi. Tapi speaker tak bagi kebenaran naik agenda. Tak dapat bincang. Kalaulah ada wakil rakyat yang telah bentangkan usul ke speaker, bukankah itu akan keluar dalam laporan media? Akan keluar. Dan kalau speaker membuat pengumuman, saya letakkan ini ke nombor 87 dalam senarai. Kan? Padahal ada 8 hari je nak bersidang. Memang tak boleh naik. Bukankah itu pun akan dilaporkan oleh media? So perkara ini akan datang ke pengetahuan baginda tuanku, ke istana penasihat tuanku. Dan pada masa itu, kalau orang yang nak mengusulkan tu bawa dengan bukti, buat temu janji untuk jumpa dengan baginda tuanku, semestinya berpandukan kepada titah baginda tuanku, perengan 7 dan perengan 2. Ini bukan soal main politik yang tidak boleh menggugat. Ini adalah soal perlembagaan yang wajib dipatuhi. Nombor 1, dah pergi Dewan Rakyat, tak masuk senarai. So sekarang menjadi tanggungjawab baginda tuanku untuk mendengar. So itu bermaksud pada masa itu baginda tuanku akan membuka pintu istana. Tapi soalan dia adalah, adakah apa yang awak pegang, yang awak kata SD ni, meyakinkan ke bawah Duli Yang di-Pertuan Agong atau tidak? Itu soal fakta pada masa itu. Itu kita tak boleh jawab. Sebab kita pernah dengar banyak juga keadaan seorang ahli wakil rakyat akan menandatangani satu SD hari ini. Esok ada SD lain. Walaupun ada dua pihak, kerajaan dan pembangkang, mungkin SD dia sampai 87, ada 85 pihak lain dia nak lantik sebagai Perdana Menteri. So itu pernah terjadi. So kalau perkara itu terjadi, pokoknya adalah untuk baginda tuanku yakin dia nak terima atau tidak. Tapi soal pokoknya menjawab soalan, maksudnya mengikut titah baginda tuanku yang 26 Februari ini pun, saya yakin baginda tuanku akan membuka istana. Kalau speaker menolak usul undi tak percaya, yakni menolak bukan dia boleh tolak macam tu tanpa undi, menolak untuk dibentangkan, maka semestinya saya yakin daripada titah baginda tuanku, pintu istana akan dibuka. Dan kalau baginda tuanku yakin bahawa bukti menunjukkan Anwar Ibrahim telah hilang majoriti, maka dia perlu melakukan proses perlembagaan seterusnya. Di situlah pokoknya saya maksudkan, tidak ada di dalam perlembagaan, dalam titah baginda tuanku, dia mengatakan dia tidak akan pada bila-bila masa, dalam apa keadaan sekalipun, dia tidak akan gugurkan kerajaan Anwar Ibrahim. Tidak ada dalam titah tersebut. Dan tidak boleh dibaca seolah-olah ada. Dan tidak boleh dikatakan itu cuma pendapat peribadi baginda tuanku. Sebab tidak ada yang asing apa yang beliau baginda tuanku nyatakan. Semuanya berpandukan kepada perlembagaan, perundangan dan peraturan. Oh dia. Puas kita dengar. Maksudnya kepada ahli parlimen pembangkang tu, okey, tak payah duk buat cerita kok tu kok ni, peluang hampa masih ada. Cuma peluang hampa tu ikutlah perlembagaan. Boleh saya tambah sikit? Boleh, silakan Tuan Haji. Sebab saudara Fazli telah menyentuh dengan tepat pasal pembangkang.
Inilah sebagai rakyat Malaysia, saya pun setuju bahawa kalau misal kata awak sebenar-benarnya tidak ataupun awak sebenar-benarnya mempunyai bukti kukuh bahawa Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim telah hilang nombor di bawah 111, maka bawa ke Dewan Rakyat untuk menjatuhkan kerajaan, untuk bawa terus mengikut proses perlembagaan. Jadi di sini isunya bukan untuk hak menjatuhkan kerajaan mengikut perlembagaan. Itu bukan isunya. Isunya adalah cara dan gaya bagaimana dilakukan. Ini cerita mak jenin, cerita dongeng, langkah Dubai, langkah situ, langkah sini. Tapi penyudahannya 2 minggu, 3 minggu Malaysia kehilangan hak untuk urus tadbir yang betul. Sebab dikatakan ada langkah Dubai tapi semua balik kata tak ada. So, bukankah itu menipu rakyat? Betul. Bukankah itu menjahanamkan negara? Sebab 2-3 minggu ni pelaburan asing terjejas. 2-3 minggu ni tadbir urus semua kementerian terjejas. Siapa nak jawab ni? Siapa nak bayar ni? Itu maksud baginda tuanku. Jangan mengganggu gugat politik. Itu maksud dia. Jadi dua-dua pihak kena belajar di sini. Betul. Sama ada pembangkang dengan apa yang kita nyatakan dan kerajaan. Titah baginda tuanku tidak bermaksud bahawa kerajaan Anwar Ibrahim tidak akan ditukar sekiranya memenuhi syarat perlembagaan sebelum PRU 15. Tidak. Itu bukan dimaksudkan oleh Agong. Ya. Itu sajalah. Terbaik Tuan Haji. Kepada rakan-rakan ni yang kata sekejap ada suara, sekejap kata tak ada, kemudian kata ada. Kami faham lah no, hujan luar ribut, hujan lebat. No, mungkin sebab tu. Tapi kami di sini dan juga rakan di sana pun mengatakan suara clear, yang mungkin lah kot di setengah-setengah kawasan tu ada terganggu gugat sikit. Okey, apa pun itu cerita bahagian satu, kestabilan politik. Cukup lah kot no? Boleh. Pasal sajalah nak abang. Tuan Haji kita ni sebelum start, tajuk ni kita 1 jam boleh selesai. Tak pernah tepat. Ni kata tak pernah tepat 1 jam 5 minit dah. Tak pernah tepat. Tapi tadi ada intro. Itu ada suara yang tak ada. Kena ulang balik. Yang ulang balik tu 15 minit. So saya dah hilang setengah jam. Okey Tuan Haji. Kita terus pergi sebelum kita nak jawab soalan Pandora Papers yang dibuat oleh Chandran tadi. Ya. Kita nak pergi pula pada nak Haji sentuh pasal perpaduan. Baik. Pasal perpaduan, Saudara Fazli, untuk terus ke poin. Dua perenggan dalam titah baginda tuanku adalah amat penting. Saya baca secepat mungkin tapi sejelas mungkin. Perenggan 10 berbunyi, saya perhatikan setelah lebih 60 tahun Malaysia dibentuk, hubungan perpaduan antara kaum masih belum sempurna. Kerana masih ada generasi hari ini yang gagal menguasai bahasa kebangsaan dan memahami budaya hidup kaum yang lain. Ini ayat pertama, perenggan 10. Ayat kedua, oleh itu, saya menyeru kepada kerajaan untuk merangka satu dasar ke arah perpaduan rakyat yang lebih kukuh dan harmoni. Dan di perenggan 11, baginda tuanku memetik, pepatah Melayu ada menyebut, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Yang bermaksud, baginda tuanku sendiri memetik maksud. Bermaksud, jika kita hendak melahirkan generasi masa hadapan yang bersatu padu dan saling memahami, kita mesti membentuk mereka sejak anak kecil. Ini amat penting. Sebab apa? Kita tak boleh nafikan titah baginda tuanku di perenggan 10 dan 11 ni adalah tepat, adalah betul. Seperti mana yang kita lalui sekarang ini. Kita jangan cuba nak sapu perkara ini di bawah karpet dan berdiam diri. Kita jangan nak biarkan perkara itu membara sehingga dia akan meletup. Kita kena cari jalan penyelesaian. Betul kata baginda tuanku,
ada antara rakyat kita, rakyat Malaysia Mm-mm. yang masih belum boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Mm-mm. Sampai pendatang asing daripada negara lain sama ada Bangladesh, Nepal, Pakistan dan sebagainya yang fasih bertutur bahasa Melayu dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan mereka berada di sini. Ini memalukan kita sebagai negara Malaysia. Bagaimana rakyat negara Malaysia sendiri tidak boleh bertutur bahasa Melayu. Dan apabila kita lihat perkara itu di satu sudut dan kita lihat perkembangan terkini baru-baru ini yang berlaku di mahkamah, di mana tuan-tuan dan puan-puan mungkin masih ingat terdapat satu cabaran mahkamah yang telah difailkan sebelum ini oleh beberapa NGO memohon mahkamah membuat keputusan. Ada atau tidak? Adakah sekolah vernacular yang menggunakan bahasa pengantar Cina dan Tamil itu sah atau tidak? Dipelihara atau tidak di bawah perlembagaan? Secara khususnya perkara 152. Tuan-tuan dan puan-puan pun tahu kes tersebut Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan telah mendapati bahawa sekolah-sekolah tersebut kononnya adalah sah di bawah perlembagaan dan dilindungi oleh perlembagaan. So pada 10 hari bulan Februari yang lalu, NGO tersebut telah membuat permohonan untuk memperolehi kebenaran merayu lanjut ke Mahkamah Persekutuan. Mahkamah telah membuat keputusan mengatakan bahawa tiada kebenaran diberikan. Dalam erti kata lain, dari sudut mahkamah sudah muktamad. Kes di mahkamah dah selesai. Tidak ada cara untuk membawa langsung ke Mahkamah Persekutuan. Tapi itu baru satu platform. Mahkamah adalah satu daripada tiga cabang. Kenapakah NGO itu memfailkan tindakan di mahkamah pada masa itu? Sebab segala usaha yang dibawa melalui platform kerajaan maupun platform parlimen tidak dilayan. Tidak ada kekuatan politik. Tidak ada hasrat politik oleh wakil-wakil rakyat untuk melakukan perkara demi perpaduan. Jadi NGO melantik peguam. Yang mana saya perlu nyatakan di sini, saya adalah ketua kaunsil yang membawa kes tersebut di ketiga-tiga tahap mahkamah. Saya perlu dedahkan perkara ini supaya rakyat tidak menganggap kandungan program ini adalah berat sebelah. Ya. Saya perlu nyatakan ini sebab saya pun amat tertarik dengan titah baginda tuanku di peringkat 10 dan 11 yang menyentuh tentang isu perpaduan, yang menyentuh ada rakyat Malaysia yang belum boleh fasih dalam bahasa Melayu dan menyeru kerajaan membuat satu dasar. Dasar itu bermaksud apa? Polisi untuk menyatu padukan rakyat. Dan menyentuh bahawa melentur buluh biarlah dari rebung dengan khusus merujuk kepada pendidikan anak-anak kecil. Yang mana adalah masalah yang kita hadapi sebab masih wujud sekolah vernacular yang mahkamah kini mengisytiharkan atau menerima sebagai sah. Itu mahkamah. Tapi dari segi tadbir urus negara, Saudara Fadli, para penonton, kerajaan boleh membuat polisi. Dan jika perlu, sebab mahkamah dapati sekolah vernacular dilindungi oleh perlembagaan, maka boleh buat pindaan kepada perlembagaan untuk membuang perlindungan kepada sekolah vernacular. Bukankah kita dah biasa dengar pelbagai pindaan? Dulu, tahun 2020, kita ada pindaan perlembagaan untuk membenarkan rakyat mengundi lebih 18 tahun. Padahal sebelum tu cuma 21 boleh. Itu pindaan dibuat. Kemudian, anti lompat parti 2022. Sebelum PRU 15. Perlembagaan tak sentuh langsung. Tak sebut langsung tentang parti politik. Tapi disebabkan pindaan itu, first time dalam sejarah perlembagaan Malaysia ada dimasukkan definisi parti politik. Boleh buat. So kalau kajian-kajian yang betul, penelitian-penelitian yang halus mendapati masalah perpaduan ni wujud daripada sekolah vernacular, menyumbang kepada itu, maka menjadi polisi kerajaan untuk menggubal perkara yang perlu untuk tujuan membasmi apa yang melanggar perpaduan. Dan di sini saya perlu sentuh. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin tidak tahu, tapi dalam pengendalian kes tersebut, kami telah menuruti pelbagai laporan pendidikan yang wujud sebelum merdeka dan selepas merdeka. Antara yang penting adalah laporan Razak
1956 dan laporan Rahman. Rahman Muttalib yang dengan jelas menyatakan dalam laporan-laporan tersebut hasrat utama kerajaan adalah untuk mencapai satu tahap di mana ada satu bahasa pengantar saja di sekolah-sekolah rendah. Itu laporan Razak 1956. Sekarang dah 68 tahun. Masih lagi ada bahasa pengantar Cina, bahasa pengantar Tamil. Kita belum merdeka lagi ke? 68 tahun adalah hampir 3 generasi. Kita masih menggalakkan rakyat kita tak fasih bahasa Melayu melalui polisi yang ada. Kenapa tak ikut niat dan hasrat Razak Report, Rahman Report? Kenapa tak ikut? Kalau saya salah, kerajaan boleh, Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan, boleh membentuk jawatan kuasa baru. Bagi tempoh 6 bulan. Mungkin 12 bulan kalau perlu. Mengkaji semula betul atau tidak perpaduan atau ketiadaan perpaduan yang suci adalah disebabkan konsep sekolah vernacular. Disumbangkan besar oleh sekolah vernacular. Kalau betul, maka kerajaan wajib buat RUU, pindaan perlembagaan perkara 152 untuk keluarkan apa yang mahkamah katakan diperlindungi oleh perlembagaan. Jadi tak bermaksud mahkamah buat keputusan habis. Habis di mahkamah. Sekarang pergi kepada cabang satu lagi. Penggubal. Pengadil selesai. Penggubal ada. Pentadbir ada. Pentadbir kerajaan. Penggubal parlimen. Dua pihak ni wajib untuk menentukan apa hasrat baginda tuanku. Iaitu perpaduan. Baginda tuanku yang titah. Bukan kita. Selepas keputusan sekolah vernacular 10 Februari, titah pada 26 Februari, bukankah ada kebetulannya ataupun tujuan utama disentuh? Bahawa isyarat daripada baginda tuanku kerajaan, cuba lihat benda ni. Saya nak peringatkan Menteri Pendidikan bahawa ini penting demi kesejahteraan Malaysia di masa akan datang. Kalau kita nak satu rumpun bangsa dalam negara kita, bahasa itulah jiwa bangsa. Kalau bahasa diabaikan atau diambil enteng, macam-macam bahasa digunakan, bagaimanakah anda nak expect bahawa rakyat akan bersatu padu? Di sekolah vernacular, majoritinya adalah daripada keturunan Cina atau di sekolah Tamil. Mereka akan bergaul dengan rakan-rakan mereka. Umur 6 tahun sampai 12. Sama mereka. Mereka tak bercampur dengan rakyat Melayu atau bangsa Cina atau India yang lain. Dan ini akan berterusan. Bila mereka pergi ke sekolah menengah, sebab dah biasa duduk satu kantin, main satu padang dengan bangsa sendiri, mereka sukar nak duduk di meja makan dengan bangsa lain. Kemudian berterusan ke universiti. Walaupun kita tahu di universiti jumlah pelajar campur, walaupun jumlahnya berkurangan mengikut apa kuota yang ditentukan oleh pendidikan, itu satu isu berbeza yang kita boleh sentuh dalam topik lain. Tapi anak-anak kita yang keturunan Cina masih akan duduk di meja makan Cina. Anak-anak kita keturunan Tamil akan duduk sama mereka. Melayu duduk Melayu. Melayu akan duduk dengan Melayu. Tidak ada campuran antara bila masa ada pergaulan. Habis universiti, bila kerja, yang mana yang bukan Melayu akan pergi ke syarikat swasta yang Cina atau India. Yang akan bercakap dalam bahasa mereka masa kerja di pejabat. Macam mana nak ada perpaduan? Betul. Daripada umur 1 tahun sampai 25 tahun start kerja, tak mungkin kerajaan tak menggalakkan proses perpaduan. Macam mana nak ada perpaduan? Kemudian kita kata, ada tindasan lah, ada ni lah, ada tu lah. Perkara ini dah lama sangat. Saya sekarang dah umur nak masuk 57. Saudara Fazli pun 50. Benda ni tak boleh kita terima masih wujud lagi di tahun 2024. Dan titah baginda tuanku adalah tepat pada masanya. Fadlina Siddiq, Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, sila ambil serius. Mahkamah buat keputusan, itu keputusan mahkamah. Anda masih memegang kuasa untuk mengubah polisi dan membuat pindaan perlembagaan. Bila perlembagaan dipindah,
mengeluarkan pemeliharaan sekolah vernacular, maka sekolah vernacular tak wujud. Bukan maksudnya saya minta tutup. Tapi kalau bahasa pengantar diubah pada bahasa Melayu, setiap sekolah vernacular dijadikan sekolah kebangsaan. Anak-anak masuk sekolah tersebut. Padang-padang sukan dia masih padang-padang sukan dia. Tapi bahasa pengantar tu kena ubah. Ada yang mengatakan sekolah vernacular, sistem pendidikan bagus. Alhamdulillah. Itu boleh dianak angkatkan untuk memperbaiki sistem pendidikan kebangsaan. Tapi itu tidak bermakna menjadi asas untuk kekalkan pembukaan sekolah vernacular. Terbalik. Tak masuk akal. Oh, sebab sekolah vernacular sistem pendidikan yang bagus, maka kita tak perlu galakkan sekolah bahasa pengantar bahasa Melayu. Alasannya palsu. Patut kita ambil contoh sistem pendidikan untuk perbaiki sistem pendidikan kebangsaan. Bukan jadikan alasan untuk kekalkan mereka mundur. Jika pun mundur, saya tak mengatakan dia mundur. Saya mengatakan apa yang ramai katakan. Tapi kalau itu hakikatnya, maka perbetulkan sistem pendidikan. Mengambil contoh daripada sekolah vernacular jika itu contoh yang baik. Tapi pada masa yang sama, anak-anak kita kena dilentur. Buluh kena dilentur dari rebung. Kalau tidak, dia jadi bahaya. Seperti mana kita sudah sampai ke tahap itu. Hari ke hari, isu 3R dikatakan wujud. Kenapa wujud? Sebab perpaduan lemah. Seperti yang dititahkan oleh baginda tuanku. Inilah penyelesaiannya. Kadang-kadang saya malu bahawa seorang ketua negara yang perlu memberi peringatan. Sepatutnya ketua kerajaan sendiri tahu perkara ini. Dan saya tidak tahu kenapa di mahkamah kerajaan mengambil pilihan untuk mengatakan ianya dilindungi. Itu adalah perkara yang dah lepas. Bagi saya yang akan datang yang lebih penting. Iaitu kerajaan wajib menilai semula. Demi masa depan negara Malaysia. Demi apa yang dikatakan masyarakat majmuk Malaysia. Of course, yang memelihara hak dan keistimewaan orang Melayu dan menentukan Islam adalah agama persekutuan, kita perlu tegakkan perpaduan untuk kehidupan harmoni supaya tidak ada kerajaan boleh menyalahgunakan isu 3R. Terima kasih Tuan Haji. Lama tak tengok Tuan Haji marah macam ni. Marah saya soalan saya tanya bukan marah kat saya lah. Saya bukan marah kat soalan pun. Saya marah kepada hakikat bahawa setiap kerajaan sebelum ni, sama ada Barisan Nasional, sama ada Pakatan Harapan 1.0, ataupun Ismail Sabri, maupun Pakatan Harapan 2.0. Semua kerajaan menolak isu ni. Betul. Semata-mata saya percaya kerana takut hilang kuasa politik. Kalau nak bubarkan sekolah vernacular atau nak bubarkan penggunaan bahasa pengantar, kononnya akan hilang sokongan orang bukan Melayu, bukan Islam. Itu palsu. Ramai kawan-kawan kita yang bukan Melayu faham peri pentingnya sekolah kebangsaan, bukan sekolah vernacular. Saya pernah, minta maaf saya mungkin lanjut. Saya pernah hadir satu seminar di mana isunya tentang perpaduan dan saya telah menyentuh perkara ini tahun 2018. Sebelum pun saya pergi ke mahkamah untuk cabaran sekolah vernacular. Dan saya telah menyatakan bahawa tiba masanya bahawa anak-anak kita semua ni satu bahasa pengantar, tutup sekolah vernacular pelbagai bahasa pengantar dan wajibkan setiap rakyat Malaysia, anak Malaysia ni belajar tahun pertama dan kedua bahasa Tamil. Melayu pun belajar Tamil. Cina pun belajar Tamil. Tahun ketiga, tahun keempat belajar satu dialek Cina. Katalah Hokkien ke Mandarin ke Cantonese, whatever yang menjadi majority. Semua Melayu pun belajar, India pun belajar. Dan tahun kelima, tahun keenam semua belajar bahasa Arab. Supaya rakyat Malaysia akan tahu asas Tamil dia cakap apa, Cina dia cakap apa, Quran cakap apa, yang orang Melayu duduk sembahyang ni, Arab. Nampak tak? Dan pada masa itu, penonton yang duduk di barisan depan, majoriti ni adalah cikgu-cikgu ataupun pejabat awam daripada keturunan India. Semua berdiri tepuk tangan. Yang India setuju. Jadi jangan cakap kat saya, kata orang bukan Melayu nak sekolah vernacular. Ramai juga yang tak nak sekolah vernacular. Sebab mereka percaya bahawa keluarga mereka, anak-anak mereka sukar nak bersatu padu. Betul. Kita bukan fikir jangka pendek tetapi jangka masa panjang. Seperti mana kata Tuan Haji, dah lepas beka 68 tahun, masih lagi duk takut
Itu saja. Malu. Malu. Saya setuju dan saya setuju juga dengan Razi FS ni. Ini pun satu bagus juga. Ini pandangan yang cukup menarik. Ada ahli parlimen bukan Melayu tak fasih bahasa Melayu. Macam mana tu tuan? Saya nak tambah macam mana tu tak apa sedap. Saya nak tambah boleh tak pindah perlembagaan, letak syarat setiap calon untuk bertanding dalam pilihan raya wajib fasih berbahasa Melayu. Nah, inilah dia. Pendek dan ringkas Haji. Bila dimanjakan, Ha. ini jadi masalah ni. Ha. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak? Di dalam perkara 152 yang saya sentuh tentang penggunaan bahasa Melayu dalam perkara-perkara rasmi, terdapat perkara 152, 2 dan 3 yang mengatakan bahawa persidangan parlimen dan gubalan undang-undang selepas tempoh 10 tahun merdeka mestilah dalam bahasa Melayu. Tapi sekarang ni mereka masih dengan izin. Tapi speaker benarkan. Kadang-kadang speaker sendiri bercakap bahasa Inggeris. Malulah speaker. Malu speaker. Bukan Johari Abdul saja daripada dulu. Sama ada ianya pada zaman Arif, Azhar Harun, speaker sekarang ataupun Ramli ataupun yang perempuan tersebut, semua nak cakap bahasa Inggeris. Bila speaker bercakap bahasa Inggeris, of course lah wakil rakyat akan berani minta izin cakap bahasa Inggeris. Dan of course lah parti-parti memberi calon tak tengok kepentingan orang bertutur bahasa Melayu. Biar. Jadi masalah di sini adalah attitude, kelakuan, perangai kita yang meremehkan, buat tak indah isu bahasa. Kita sendiri tak menganggap bahasa tu jiwa bangsa. Itu yang jadi bagi petis naik paha, bagi paha naik kepala. Itu yang berlaku di parlimen. Ya, kalau sampai tahapnya benda ni tak dipatuhi, ini dalam perlembagaan yang bukan saya cakap. Buka perkara 152. Proceeding di parlimen bahasa Melayu. Kita dah 67 tahun nak masuk merdeka. Kan? Kenapa masih lagi guna bahasa Inggeris? Sepatutnya 10 tahun. Gubalan undang-undang masih berlaku dalam bahasa Inggeris. Sekarang ni ada yang bahasa Melayu. Tapi masih ada bahasa Inggeris. Awak tahu tak perlembagaan bahasa Melayu sampai sekarang ni belum disahkan ada perlembagaan undang-undang tertinggi dalam bahasa Melayu. Malu tak malu? Negara yang meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tapi tak ada perlembagaan dalam bahasa Melayu. Cik! Saya malu. Cik! Saya pun malu Haji. Ya. Ini saya malu. Dan sebagai peguam saya lagi malu. Benda ni saya bangkitkan di mahkamah. Saya yakin majoriti rakyat Malaysia pun tak tahu. Tak tahu. Negara yang mendaulatkan bahasa kebangsaan bahasa Melayu, tetapi perlembagaan persekutuan pun tak ada dalam bahasa Melayu. Dan wakil-wakil rakyat di parlimen tak mau faham benda ni. Buat tak indah je. Bagaimana mereka jadi wakil rakyat dan mengatakan menurut perlembagaan Artikel 152, Artikel 100. Kenapa tak ada tegaskan tanggungjawab anda untuk menentukan wujud tak wujud perlembagaan bahasa Melayu? Kalau tak wujud, kenapa tak jadikan kewujudan itu pasti? Seperti yang perlu. Ada peruntukan-peruntukannya. Kenapa wakil rakyat kita pandang enteng isu bahasa? Duk sibuk benda lain. Benda yang penting, buat tak nampak. Benda yang menentukan identiti Malaysia diketepikan. Saya ulang lagi sekali. Saya ulang. Memang betul Ya. Perlembagaan persekutuan. Baik, saya jelaskan. Dalam pandangan saya dan para peguam di pasukan saya, sebenarnya sudah wujud. Okey. Pada tahun 2003. Secara khusus, tak silap saya, 3 hari bulan September atau 30 hari bulan September 2003. Sudah wujud. Perlembagaan dalam bahasa Melayu. Sebab telah dilancarkan oleh Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong pada masa itu Raja Perlis. Bagi kami, bila dilancarkan, dia bermaksud telah ditetapkan. Sebab ayat dia dalam perlembagaan adalah apabila Agong membuat penetapan bahawa suatu terjemahan bahasa Inggeris itu adalah sah, maka ianya sudah wujud dan hendaklah diterima sebagai sah. Itu perkara 160 huruf besar B. So kami mengatakan majlis pelancaran pada bulan 2003 tersebut adalah sah. Tetapi pihak kerajaan Malaysia, bukan kerajaan ini, jangan salahkan kerajaan ini saja. Ini wujud sejak dulu. 2003, tahun bila? 2003 Barisan Nasional. Dan pada masa itu Pak Lah hadir sebagai timbalan Perdana Menteri untuk meraihkan majlis tersebut. So kami kata itu dah penetapan. Tidak mungkin
Baginda Tuanku Agong diminta mencemar duli Mm-mm. untuk hadir majlis bila benda tu tak official, Mm-mm. tak menjadi rasmi. So semestinya adalah rasmi. Tapi pihak pejabat peguam negara menganggap itu tak rasmi. Perlu ada penetapan. Apa itu penetapan? Kita tanya. Mereka tak ditunjukkan. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dah 21 tahun. Ya, perkara itu secara khusus dibangkitkan dalam satu kes yang masih wujud di mahkamah, iaitu kes Loh Siu Hong. Saya bangkitkan perkara itu. InsyaAllah dalam tak berapa lama lagi kami akan hadir semula di Mahkamah Persekutuan untuk kebenaran merayu ke Mahkamah Persekutuan, dan salah satu persoalan perundangannya adalah ada atau tidak perlembagaan bahasa Melayu. Kalau tak ada, buat, memang malu. Kalau tak ada, malu. Tapi memerlukan yang dibuat. Betul. Kalau ada, maka ikutlah bahasa Melayu. Ah. Dan ini majoriti, Okay. majoriti ahli Dewan Rakyat adalah keturunan Melayu. Mana malu mereka? Bukan kemaluan mereka itu bermaksud lain. Mana malu mereka? Mana maruah mereka? Di luar cakap pasal kami parti Melayu, kami pentingkan bangsa agama. Tapi dalam parlimen kerja asas bahasa pun tak boleh berani buat. Semua parti ya. Saya tak maksudkan mana-mana parti. Semua parti. Semua parti gagal dalam isu bahasa Melayu. Memartabatkan bahasa Melayu seperti mana yang diperuntukkan di dalam perlembagaan. Dan saya perlu akhiri isu ni dengan mengatakan, walaupun Ismail Sabri, Perdana Menteri ke-9, telah selalu mengatakan nak memartabatkan bahasa Melayu dan memberi pelbagai cadangan untuk memartabatkan di ASEAN, di Asia Tenggara dan sebagainya. Tapi persoalan yang saya telah tanya pada masa itu, kenapakah kalau awak pentingkan martabat bahasa Melayu, which is bagus, kenapa awak tak make sure adanya perlembagaan sah bahasa Melayu? Kita kena naikkan martabat bahasa Melayu di dalam negara dulu, baru cakap pasal luar negara. Okay. Ini dalam negara pun tak ada perlembagaan bahasa Melayu atau dipersoalkan kewujudan bahasa Melayu. Kita nak suruh orang luar guna bahasa Melayu. Tak malu ke? Jadi, bila kita ke Jakarta ataupun Bandung, pusing kanan, pusing kiri, tengok depan, tengok belakang, semua berbangga dengan bahasa Indonesia. Pergi pula, itu tadi selatan negara kita. Kita pergi ke utara kita pula, Thailand. Pusing kiri, pusing kanan, tengok depan, tengok belakang. Mereka berbangga dengan bahasa Thailand. Pergi pula ke negara matahari terbit. Pun sama bagaimana bahasa Jepun itu dijunjung. Pergilah jauh sekalipun ke Moskow di Rusia. Kita tanya kod English, ni saya beritahu, ini pengalaman saya sendiri. Dia orang faham soalan saya, Haji. Tetapi bagaimana saya rasa saya ni begitu kerdil dibangsatkan. Saya tanya dalam bahasa Inggeris, dia faham. Dia jawab dalam bahasa Rusia kepada saya. Lihatlah betapa rakyat mereka mengagungkan bahasa. Itu belum lagi ke Naples ataupun Rome di Itali, yang mana ketuanan bahasa Itali itu begitu hebat. Saudara Fazli, negara-negara yang disentuh, Itali, Rusia, Jepun, bukankah mereka negara-negara maju? Adakah mereka maju dengan bahasa Inggeris? Tidak. Mereka maju dengan bahasa sendiri. Betul. China baru-baru ini menunjukkan satu pembentukan lebuh raya yang terpanjang. Bahasa Cina. Tapi kita nak menidakkan keagungan bahasa Melayu yang satu ketika dulu adalah lingua franca di Nusantara dan mengagung-agungkan bahasa asing. Saya malulah kepada semua rakyat Malaysia, sama ada keturunan Melayu, Cina ataupun India. Anda sebenarnya, kita semua tak layak menjadi rakyat Malaysia. Tak layak kalau kita tak tegakkan bahasa Melayu. Kita nak maju di dunia bukan pada bahasa, adalah pada patriotisme, nasionalisme tentang bangsa, bahasa kita. Barulah kita ada semangat nak majukan diri kita. Tengoklah contoh negara Rusia, Perancis, China, Jepun, Korea. Semua maju. Malaysia paling mundur. Tapi kita gunakan bahasa Inggeris. Kita masih mundur. Macam mana? Kita pusing kiri, bahasa Inggeris. Pusing kanan sekarang ni di kedai kopi pun bahasa Inggeris. Orang Melayu sama Melayu pun cakap English. Itu lagi hebat. Sometimes we do that. I feel stupid when I speak in Malay.
You know, inilah betul. Dia tiada masalah untuk kita menguasai Betul. pelbagai bahasa. Tapi kita kena utamakan bahasa kita. Betul. Bahasa kita kena fasih. Kita kena utamakan. Kemudian sebagai bahasa kedua, ketiga, ke-87, dan bahasa apa lain pun ikutlah. Kita kena menjunjung. Itu persoalan. Jadi kita bersetuju dengan titah yang di-Pertuan Agong menyentuh tentang perpaduan melentur buluh. Biar dari rebungnya, bukan rambut putih ni baru kita nak lentur. Tak boleh dah, berkarat dah. Okey Tuan Haji. Ya. Masa amat mencemburui kita. Ada lagi 2 soalan. Satu soalan saya. Baik. Satu soalan. Tak nak menghampakan Mr. Chandran kita. Saya muat naikkan balik. Kita buat yang tu dulu. Pasal Pandora Papers ni. Mr. Chandran tunggu lama. Pandora Papers Haji. Further development of the names mentioned in the papers, will the MACC conduct an investigation and DNAA Zahid, what will happen next? Adakah kes tu disejuk bekukan cold storage atau apa? Silakan Haji. Pertama sekali Saudara Chandran, izinkan saya menjawab soalan dalam bahasa Melayu untuk pahaman semua. Pertama sekali, kalau kita ikut isu Pandora Papers, Panama Papers, whatever papers ni, bukan Penang Papers lah, telah muncul akibat daripada siasatan-siasatan yang dikatakan dilakukan oleh SPRM ke atas figura-figura yang penting. Dan ada antara mereka telah dituduh dan ada antara mereka yang masih disiasat. Jadi apabila perkara itu muncul, maka ramai bertanyakan, bagaimana pula dengan papers-papers tersebut yang bukan saja menyentuh nama figura-figura berkenaan, tapi juga menyentuh beberapa orang sama ada di dalam kerajaan atau di luar kerajaan. Dan disebut nama mereka di situ, iaitu Tengku Zafrul, ada juga William Leong yang berada dalam parti PKR. Apakah kedudukan siasatan tersebut? Zahid Hamidi? Ya, dan Zahid Hamidi. Dan baru-baru ini, apabila Parlimen bersidang mulai 26 Februari, Azalina Osman Said sebagai Menteri Undang-Undang telah menyentuh, sebenarnya lebih kurang bunyi dia, pihak SPRM menyiasat semua nama dalam Pandora Papers dan juga Panama Papers. Semua nama dia kata. Tetapi sebab siasatan masih berterusan, maka tidak boleh didedahkan kedudukan tindakan apa yang diambil terhadap pihak-pihak berkenaan. Saya agak terkejut dengan perkara ini. Sebab saya masih ingat, apabila belum selesai siasatan pun terhadap Daim Zainuddin, mahupun terhadap Mohzani dan Mizan Mahathir, banyak kenyataan dikeluarkan oleh SPRM. Pada masa itu tak selesai pun siasatan. Betul. Tapi terhadap mereka dikeluarkan kenyataan oleh SPRM. Tapi sekarang ni berkaitan William Leong, Tengku Zafrul, Zahid Hamidi dan yang lain, kenapa mereka mengatakan tidak boleh keluarkan kenyataan atau mengesahkan kedudukan siasatan sebab masih disiasat? Kenapa perbezaan bentuk layanan? Ini Azalina Osman Said kena jawab sebab ini kenyataan beliau. So, Saudara Chandran, pertama sekali beliau mengakui atau beliau mengatakan kononnya siasatan sedang berjalan terhadap kesemua mereka yang dinamakan. Itu dia cakap. Awak nak percaya, percayalah. Saya takkan kata percaya atau tidak. Tapi itu jawapan menteri. Keduanya, saya percaya kalau itu adalah jawapan beliau, maka menjadi tanggungjawab mengikut konsep layanan yang sama untuk SPRM membuat kenyataan sekarang ini berkaitan apa yang Azalina cakap dan memberitahu kedudukan siasatan terhadap Zahid Hamidi, William Leong, Tengku Zafrul dan yang lain-lain yang dinamakan di situ. Jangan berhenti dekat Dun Daim dan berhenti dekat Mohzani atau Mizan. Ini menjadi tanggungjawab. Kalau dia orang gagal, maka di situlah sekali lagi muncul persepsi ada layanan 2 darjat. Dan bila orang soalkan layanan 2 darjat, maka awak koyak. Awak retaliate. Awak tidak boleh terima teguran tersebut dan menjadi suatu masalah sebab orang yang membuat teguran ini kemudian mendapati kenyataan dia atau tulisan dia menjadi kabur, ditutup oleh pihak-pihak tertentu. Tapi balik kepada isu tersebut, anda juga tanya, Chandran juga tanya, bagaimana dengan kes Zahid Hamidi, DNAA itu. Ya, satu soalan yang baik. 4 hari bulan September 2023 adalah tarikh di mana pendakwa raya Peguam Negara telah menggugurkan pertuduhan 47 pertuduhan Yayasan Akal Budi atas alasan disebabkan representasi bertulis Zahid Hamidi berkenaan
mereka perlu buat siasatan lanjutan. Jadi persoalan perundangan di sini adalah sejak 4 September sehinggalah pada hari ini 1 Mac, hampir 6 bulan. Yakni 4 Mac cukup 6 bulan. 6 bulan. Setengah tahun. Apa perkembangan siasatan lanjutan? Siapa yang siasat tu, Haji? Sepatutnya atas arahan Peguam Negara oleh SPRM. So Oh. Azam Baki kena bagi tahu. 6 bulan awak dah buka fail belum, Zaid Hamidi? Wahai Azam Baki. Saya perlu sindir di sini sebab kadang-kadang awak layak disindir. You have to be sarcastically mentioned. Sebab benda lain belum habis siasatan, awak keluar macam-macam kenyataan. Tapi awak sendiri maklumkan kepada pendakwa raya. Peguam Negara, awak perlu masa nak siasat representasi. Peguam Negara, gugurkan pertuduhan atas alasan perlu siasatan lanjut. Maka persoalan di minda mana-mana rakyat munasabah yang berfikiran average sekalipun adalah apa dah berlaku? Dah 6 bulan, dah setengah tahun. Takkanlah tak siasat-siasat lanjut lagi. Perkembangan pun tak ada. Perkembangan tak dinyatakan. Ini ditujukan kepada bukan saja Azam Baki, juga kepada Peguam Negara Ahmad Tadiruddin Mohamed Saleh. Tolonglah, kalau awak tak keluarkan kenyataan yang bernas, ya, bukan sekadar kenyataan sapu benda di bawah kapet. Kenyataan kena bernas, kena telus, kena tepat. Kalau tiada, maka jangan tuduh rakyat. Kalau rakyat mengatakan awak mempunyai layanan 2 darjat dalam urus tadbir negara berkaitan pelaksanaan undang-undang. Please take it seriously. Kami sebagai rakyat, saya sebagai pengamal undang-undang cuma mahukan setiap cabang tadbir urus negara ni mematuhi prinsip yang betul, bukan berpandukan kepada minat politik. Tidak ada mana-mana mereka yang berada di parlimen hari ini, sama ada pemimpinnya di parlimen, sama ada di pemimpinnya atau partinya yang saya sokong. Saya nyatakan dengan jelas beberapa kali. Tidak ada mana-mana pemimpin mahupun ahli Dewan Rakyat 222 orang ataupun parti-parti politik yang berada di parlimen atau parti politik di luar parlimen yang saya sokong langsung. Saya cuma nak pematuhan kedaulatan undang-undang. Saya percaya rakan saya di sini dan ramai yang mendengar setuju dengan perkara tersebut. Jadi janganlah kerajaan pada bila-bila masa mengatakan orang yang memberi pandangan, yang memberi cadangan semata-mata kerana anti kerajaan. Betul. Kami pun tak nak kerajaan berubah-ubah. Tak melainkan kerajaan tu wajar diubah, tak boleh diubah, ubah. Tapi buat apa kita ubah-ubah macam Sheraton Move. Lepas nombor 7 dijatuhkan, naik nombor 8. Nombor 8 pun dijatuhkan. Jatuh lagi nombor 9. Bila Malaysia nak maju? Tapi malangnya, on isu ni, saya yakin, dan saya nyatakan kepada para penonton hari ini, saya yakin tidak ada mana-mana pemimpin yang dalam parlimen sekarang ni yang layak memimpin negara. Tidak ada. Jadi usahalah nak jatuhkan siapa-siapa untuk gantikan dengan siapa-siapa. Sebab yang ada dalam Dewan Rakyat, tak ada siapa yang layak. Ini kenyataan saya. Kalau ahli Dewan Rakyat marah, lantaklah sebab kami pun dah lama marah dengan awak. Ya? Saya setuju dengan tu, Haji. Baik. Pasal ini fakta bukan auta. Yes. 14 bulan kerajaan sekarang ni memerintah, masih ada lagi ahli-ahli parlimen yang tidak pernah berbahas. Masuk parlimen, dia tidur ke, dia duduk TikTok ke, kita pun tak tahu. Vape ke? Dia vape ke pun kita tak tahu. Yang kita tahu dia tak pernah berbahas. Ada, jangan kata tak ada. Baik di dalam belah kerajaan maupun pembangkang. Saya nak 2 kali 5. 2 kali 5. Saya nak berbalik seperti mana yang disentuh oleh Tuan Haji tentang bila rakyat bercakap, rakyat memberi cadangan, janganlah kata, oh kita anti kerajaan. Jangan. Rakyat bagi pandangan, rakyat mengkritik, mencadang kerana sayangkan negara ini. Contoh yang terbaru bila ringgit merudum. Ya. Perdana Menteri kata jangan politikkan isu ringgit. Come on. Saya cakap terus terang bila semalam ada seorang cikgu datang jumpa saya. Dia kata dekat saya, Cik Fazli, sekarang bukan 3R lagi dah, 4R. Nampak tak? Ini cikgu, pendidik, cikgu sekolah kerajaan pun dah boleh
menyampah dengan pentadbiran negara sendiri. Tak boleh bercakap. Cakap ya. Ringgit R. R yang keempat. Baik. Inilah masalah. Bukannya orang nak simply mengkritik. Tak nak kerja lain yang kami nak kritik 24 jam. Kami bukannya ada parti pun. Kami bukan ahli mana-mana parti pun. Tapi begitu jugalah yang majoriti di luar sana pun tidak berparti. Tapi bila kita kritik Saudara Fazli, dan saya perasan benda ni daripada mengikuti program-program Saudara Fazli yang lain. Apabila Saudara Fazli dan kita kritik untuk membina negara. Betul. Untuk membantu kerajaan berkenaan. Kita bukan kritik semata-mata nak mengatakan awak salah. Yang pertama, bila mereka betul, kita pernah katakan mereka betul. Yang kedua, bila mereka salah, kita ada cadangan untuk perbaikinya. So, kita bukannya bermain atau niat nak bermain politik sebab kami tidak ada minat politik. Kami ada minat dan sayang yang tinggi kepada negara yang tercinta. Itu perkara yang berbeza. Soalan terakhir Tuan Haji kepada Tuan Haji. Ada soalan terakhir? Ada ke? Ada. Cukup cantik ni bila kaitan kritik mengkritik. Okey. Kami rakyat Malaysia menuntut 25 tahun termiang-miang di telinga kami reformasi. Hak kebebasan bersuara. Jadi kami menuntutlah hak kebebasan bersuara itu. Janganlah bila kita kritik macam saya tak terlepas banyak kali kena shadow ban. Konten diturunkan. Facebook Inspirasi Inspirasi Channel tak larat kena, ini pun kena sampai 6 bulan. Ikut suka. Ini saya menyata nak marah. Ikut suka pak tiri laki mak mereka. No, this is nonsense. Kalau saya punya di platform saya, di TikToknya ke, di Facebooknya ke, kalau ada berunsur hasutan, siasat saya minta SKMM buat satu nota kecil bagi pada PDRM. Okey, siasat kandungan ni berunsur hasutan. Tak ada. Kalau ada, kenapa nak arahkan TikTok, Facebook ini pula untuk turunkan kandungan? Anda bercerita tentang hak kebebasan bersuara. Kalau ikut rekod 2022 di zaman kerajaan Ismail Sabri, tak silap saya, 96 kandungan dibawa turun kerana ada unsur-unsur begitulah. 96. Kalau kata kerajaan sekarang ini ada kerajaan reformasi yang menjunjung tinggi hak kebebasan bersuara, sepatutnya 9.6 saja. 9.6 saja. Kalau pekak sangat pun separuh, 45 kes. Ini tidak, 4,000 kandungan dibawa turun, di-delete begitu saja tanpa asas. Dan Timbalan Menteri menjawab, minta maaf saya cakap di Parlimen, amat bodoh sekali. Bukan kata saya, bukan kata Tuan Haji pun, Tuan Haji Peguam pun kena delete posting. Jadi Tuan Haji, saya nak tanya, saya nak muat naik satu video terakhir. Silakan. Daripada Isham Jalil, cukup bernas, cukup logik apa yang dia perkatakan. Sama-sama kita tonton. Jumlah permintaan daripada kerajaan untuk remove konten ini meningkat. Ini ada laporan daripada Reuters, tuan-tuan. Reuters ini bukannya portal Cak Ayam, tuan-tuan. Ini portal berita antarabangsa. Dia melaporkan Meta ni Facebook lah. TikTok report jump in Malaysia government request to remove content in 2023. 2023 ni siapa dia? 2023 ni zaman Noor Ibrahim lah. Zaman Fahmi Fadzil dengan Teo Ching ni lah. Yang tuan-tuan dulu menjerit, bebas bersuara, kebebasan bersuara. Sekali sekarang ini, bila dia senak perut sikit, dia delete. Bila dia senak perut sikit, dia delete, tuan-tuan. Ataupun dia arah atau minta platform-platform ini untuk delete. Kalau konten-konten tu ada berbau fitnah atau hasutan, maka ada akta-akta untuk menangani ini, akta MCMC, akta hasutan dan SOSMA dan sebagainya. Tapi maksudnya ini bukan pasal mereka delete yang ini semua, bukan pasal ada akta hasutan ke apa kebanyakannya. Ini pasal mereka tak tahan telinga, tuan-tuan nak dengar konten-konten kritikan ini dan mereka tak boleh jawab. Dan bila dengar perkara yang betul itu,
So mereka rasa senak perut dan mereka satu cara untuk hilangkan senak perut itu mereka minta atau arah platform-platform ini delete lah. Itu. Nampak? Itu pandangan yang sama. Saya amat bersetuju. Itu laporan Reuters. Satu media antarabangsa mungkin boleh dikatakan antara terbesar di dunia. Terbesar. Ini bukan cerita Auta Karen, bukan cerita TV3, dah. Reuters yang melaporkan. Bukan jauh jurangnya. 96 tahun 2022, sekarang 2023, 4,000 kandungan. Dan Timbalan Menteri menjawab secara katun di dalam Parlimen. Saya nak tanya Tuan Haji. Okey. Timbalan Menteri kata, kami tak mengarah. Kami meminta supaya platform-platform itu melihat kandungan-kandungan ini. Jadi, dia kata, dia tai chi balik, dia kata platform-platform tu ada dia punya SOP. SOP dia pun melihat, oh betul, dia orang delete. Jadi, maksudnya, dia kata kerajaan tak arah meminta. Kalau kerajaan yang berkuasa di bumi Malaysia meminta untuk cek dengan mengarah, apa beza Haji? Baik, sebelum saya jawab soalan tu, saya lebih tertarik dengan apa yang telah dibangkitkan oleh saudara Isham Jalil. Beliau telah pun mengangkat suatu pautan ataupun laporan yang memetik laporan Reuters yang disentuh oleh saudara Fazli tadi, di mana Reuters mengatakan bahawa there is a jump of the request of the government to Meta, apa nama ni, siapa lagi media masa ni, TikTok to remove. Jadi maksud dia, Reuters melaporkan ada permintaan untuk remove oleh kerajaan. Sama ada permintaan atau arahan, laporan Reuters mengesahkan terdapat kenaikan mendadak tahun 2023 atas permintaan Malaysia. Kalau itu palsu lah atau tidak benar, menjadi tanggungjawab kerajaan Malaysia untuk memperbetulkan Reuters. Selagi anda tak memperbetulkan Reuters, kami sebagai rakyat wajar dan boleh terima laporan itu sebagai betul. Itu konsep bagaimana kita nak terima laporan mana betul, laporan mana yang dipertikaikan. Makna kata, laporan Reuters tersebut tidak dipertikaikan oleh kerajaan. Jadi mereka mengakulah bahawa mereka paling banyak minta untuk gugurkan. So, sama ada arah ke, minta ke, bagi saya tak relevan. Pokoknya, laporan mengatakan permintaan melambung mendadak tahun 2023 tidak dinafikan oleh kerajaan. Kalau tidak dinafikan oleh kerajaan, maka Fahmi Fadil perlu jawab. Kenapa tak nafikan? Sebab awak mengaku betul kan? Kalau awak mengaku betul, maksud dia awak sedang tidak mencakap benar di Parlimen melalui menteri atau timbalan menteri anda. Kalau Pak Menteri atau timbalan menteri mengatakan pihak Meta, pihak Facebook, pihak TikTok ni ada cara mereka sendiri, awak mengelak daripada menyentuh apa yang Reuters cakap. Kalau mereka buat sendiri, kenapa awak yang minta? Ini tak masuk akal. Ya, tak masuk akal. Ini paras fakta atau keadaan yang berbangkit yang mudah dipatahkan oleh peguam tadika di mahkamah kalau berlaku di mahkamah. Sebab tu saya sebut apa kenyataan dia buat tu sarkas. Masalahnya kadang-kadang bila perkara ini berbangkit kan, dan kalau ada wakil rakyat pembangkang yang profesional, maka perkara itu boleh ditunjukkan. Kenapakah sampai hari ini tidak ada wakil rakyat yang pembangkang yang menampilkan keratan laporan Reuters seperti mana saudara Isham Jalil buat? Kenapa anda tak profesional? Apabila anda bangkit, anda mengadu. Saya percaya perkara itu berlaku minggu ini, di mana Razi Jidin, Syed Shadiq dan beberapa mengatakan kenyataan tentang ringgit semuanya ban. Kenapa anda tak datang sedia dengan laporan Reuters 2023? Sebab kalau timbalan menteri cakap macam tu, angkat je, tunjuk. Reuters cakap ni, kenapa awak tak betulkan Reuters? Barulah perdebatan di Parlimen menjadi matang, menjadi profesional. Dan kalau pada masa itu speaker nak masuk campur, nak berhentikan, speaker salah. Sebab berpandukan kepada fakta yang tidak dinafikan oleh kerajaan. Maka terbukti pada saat dan ketika itu timbalan menteri itu menipu rakyat secara tak langsung.
menipu rakyat. Dan oleh itu, lanjutan daripada itu akan menunjukkan bahawa slogan reformasi kebebasan bersuara adalah indah khabar dari rupa. Walhal dia merupakan suatu mimpi ngeri di malam hari. Betul. Jadi maksudnya semua 2 kali 5. In fact mungkin sekarang ni lebih buruk. Sebab kalau dia mendadak daripada 92 yang dikatakan 96 ke 4,000 ke 4,000, maka dia lebih buruk. Betul. Jadi janganlah hipokrit. Dalam bahasa Arab, hipokrit dipanggil munafik. Bukan munafik agama ya, munafik dari sudut bahasa. Maksud dia awak menipu rakyat. Dan inilah masalah-masalah yang dihadapi oleh kerajaan sekarang tentang kegagalan mereka mematuhi slogan-slogan yang dilaungkan berpuluh tahun, berdekad yang lalu. Bila tampuk kuasa dipegang, slogan melayang reformasi menghilang. Reformati. Jadi saya bukan nak berbunyi politik di sini, Betul. tapi saya perlu nyatakan di sini bahawa dari sudut hakikatnya laporan Reuters tu tidak dinafikan. Maknanya fakta daripada laporan antarabangsa, kerajaan Malaysia meminta itu soal lain, meminta pihak media sosial untuk menghalang mana-mana pautan yang tidak menyenangkan mereka. Ini menunjukkan kepalsuan slogan hak bersuara dan kematian reformasi. Itu saja. Kita tengok dan kita sedar berapa ramai. Saya sebab disentuh oleh saudara lawyer peguam kanan pun kena delete. Pada 2 hari bulan Februari, saya ada satu artikel yang saya telah tulis di Facebook saya. Sekejap ya. Tuan-tuan mungkin akan terkejut bahawa akan dapati tulisan saya pada 2 hari bulan Februari secara khusus siri 4263 tidak wujud lagi di Facebook. Anda akan nampak siri 4262 terus 4264, iaitu 1 Februari terus ke 2 Februari, tapi satu lagi pada 2 Februari tak wujud. Sebab apa? Sebab telah pun diblok. Diblok oleh Facebook. Saya telah membuat aduan saya dan inilah satu-satunya tulisan saya yang diblok. Sebelum ini 2-3 tahun lalu pernah diblok, tapi bila saya buat laporan kepada Facebook di Amerika Syarikat, ia telah pun dibuka balik. Tapi yang ni 2 Februari adalah cukup 1 bulan. Masih belum dibuka lepas aduan. Jadi pokoknya di sini tulisan saya itu berkait dengan isu SPRM. Saya tak tahulah apa masalahnya. SPRM saya ada banyak siri saya tulis. Berpuluh siri pasal SPRM. Kenapa yang ni nak diblok? Tapi kalau diblok secara tak sengaja oleh Facebook, maka tak apalah. Tapi kalau apa laporan yang dinyatakan oleh ramai orang, saya rasa ada masalah di sini. Sebab kalau Facebook yang blok atas SOP mereka, semestinya mereka akan menjawab aduan saya. Betul. Tapi sampai hari ini tidak ada aduan. Itu sahaja. Pendek ceritanya, lebih 300,000 pengikut, posting reels setiap bulan di Inspirasi Channel Facebook sekitar purata 3 juta sebulan. Kini hanya tinggal 200,000. Shadow ban yang teramat sangat sampai 6 bulan daripada November. Kena 6 bulan, bukan sikit-sikit. Apa kejadah yang kita buat? Yang teruk sangat, yang takut sampai tahap gaban. Saya cuma nak nambah sedikit. Tak, saya ada satu soalan terakhir. Ada lagi. Tapi Betul Haji tambah. Sebelum soalan Okey. Saya nak bagi tahulah kepada kerajaan. Anwar Ibrahim sekarang, Menteri Fahmi Fadil dan timbalannya. Anda boleh buatlah apa yang anda nak buat. Benda ni kami dah lalui sejak 10 tahun yang lalu. Buatlah apa yang anda nak buat. Tapi anda malulah. Anda yang duk melaungkan kebebasan bersuara. Dulu kerajaan dulu tak melaungkan kebebasan bersuara rakyat. Jadi mereka tidak boleh malu. Anda malu. Sebab anda cakap lain, buat 180 darjah terbalik. Shameful. Very embarrassing to even call you a politician. Because you're worse than normal politician. Maaf saya cakap dalam bahasa Inggeris. Sebab negara kita belum sah ada lembaga bahasa Melayu. Terima kasih. Haji, soalan terakhir saya nak pendek, ringkas, pendek dan padat untuk menutup 5 minit lagi ke 2 jam. Okey. Apa? Itu tandanya
Penonton kita pun tak lari tunggu. Dahsyat Ah. di YouTube ni. Sekarang ni inilah platform utama kita di YouTube. Kerana Sebelum Facebook, kena ban. InsyaAllah yakin Facebook, YouTube takkan ban. Baik. Okey Tuan Haji. Ya. Kita ni duduk dinaungi, Hmm. dipayungi oleh Perlembagaan Persekutuan. Ya saya. Betul tak? Betul tepat. Kemudian undang-undang yang ada apa PDRM-nya. Contoh macam isu media sosial ni. Ya. SKMM yang memegang kuasa. Menteri kata dia tak arah, minta tolong tengok. Dan Facebook, TikTok yang buat duit ratusan juta keuntungan daripada rakyat Malaysia. Jual barang sana, komisen sini. Mereka buat duit all out. Contoh saya katalah kena menjadi mangsa. Kes polis tak ada. Kes orang buat report hasutan pun tak ada kes. Orang nak report kata mengganggu gugat kestabilan politik negara pun tak ada. Polis tak pernah siasat. Tapi contoh, hilang. Adakah saya berhak dilindungi oleh perlembagaan kita untuk mengambil tindakan kepada SKMM dan juga platform-platform media sosial yang mengaut keuntungan daripada rakyat Malaysia berbilion-bilion ni? Satu soalan yang baik. Tapi jawapannya adalah cukup ringkas. Tidak ada undang-undang yang menghalang kita daripada mengambil tindakan di mahkamah terhadap sesiapa sahaja. Okay. Zaman-zaman lah. Ingat saya kata, tak ada undang-undang yang menghalang kita saman. Tetapi ini tidak bermakna kita wajib menang. Ya. Sebab menang atau kalah tertakluk kepada prinsip pembuktian keterangan di mahkamah. So, apa yang saya nak cakap di sini dalam bahasa mudah, kita kena, kalau kita saman SKMM atau kita saman kerajaan Malaysia, termasuk menteri berkenaan, kita kena ada bukti yang cukup memadai atas imbangan kebangkalian 50% campur 1. Nak menang pilihan raya bukan pilihan raya je 50% campur 1. Nak menang kes civil di mahkamah pun 50% campur 1. Bukti dia yang boleh meyakinkan mahkamah ini kalau bukan kerajaan mesti tak blok. Itu dah bahasa mudah. So, contohnya kita ambil lah apa yang Isyam Jalil tunjuk tadi. Kalau itu laporan Reuters yang telah dilaporkan berkaitan halangan tahun 2023, itu menjadi asas bahawa laporan antarabangsa. Reuters is the best news agency. Macam kita ada bernama di Malaysia. Betul. Reuters adalah antarabangsa. Yang mengatakan perkara itu, of course kita kena baca keseluruhan laporan tersebut. Bukan title saja. Baca kalau betul di situ disahkan. Permintaan kerajaan adalah terbanyak 2023, itu zaman kerajaan Anwar Ibrahim. Dan fakta kedua, tidak ada langsung pembetulan laporan itu dibuat. Mungkin lepas dia orang dengar program kita hari ini, terus Fahmi Fadil buat email hantar ke Reuters. Mungkin. Tapi kalau tidak pernah ada sebelum pada hari ini, 1 hari bulan Mac tak masuk ni, maka itu menjadi bukti lanjutan bahawa kenyataan itu betul. Maka keperluan kita nak korek bukti, nak menunjukkan mereka arahkan kes ni, arahkan kes tu berkurangan. Jadi siapa yang nak fikir nak ambil tindakan boleh ambil, tak semestinya nak menang, tapi langkah pembuktian adalah ambil laporan Reuters, ambil laporan-laporan lain, bawa ke mahkamah, right? Dapatkan kenyataan bertulis daripada Reuters kalau awak rajin, dan buktikan tidak ada pembetulan dibuat oleh kerajaan. Maka apa dia nak tipu di Dewan Rakyat pun biar dia orang tipu di mahkamah, sukar untuk mereka bebas daripada penipuan. Terima kasih Tuan Haji. Saya rasa saya nak jadi orang pertama kot dalam Malaysia. Dan saya tak nak jadi pegawai awak. Oh jangan nak tak mau. Konflik kepentingan, melawak je. Terus. Kerana apa Haji? Bulan lepas Januari tak silap saya, ujung Januari, di Amerika Syarikat ada beberapa persatuan memfailkan saman terhadap Facebook dan TikTok. Kononnya kerana melalaikan anak-anak mereka. Kenapa Malaysia tak boleh? Jadi saya pun teringin nak jadi orang pertama. Bukan Malaysia tak boleh, Malaysia belum lagi. Belum lagi. Saya pun tak nak biarkan. Boleh. Anda saya jadikan, kalau anak jadi orang yang pertama, jadilah orang pertama. Sebab saya pun tak nak prinsip kebebasan bersuara itu, SKMM, ialah 4,000 kandungan. Come on. 96 dengan 4,000 jauh beza. Tak boleh dibiarkan. Okey Tuan Haji. Saya penutup kata wrap up daripada Tuan Haji.
Bagi saya, pertama sekali sebagai rumusan dan satu-satunya sebagai rumusan, titah baginda tuanku pada 26 Februari 2024 adalah titah dalam pengamatan saya yang mematuhi konsep perlembagaan persekutuan dari sudut berkaitan dengan kebolehan atau keinginan dan kepatuhan perlembagaan sekiranya ada penukaran kerajaan. Ramai yang mengatakan kononnya baginda tuanku terkilaf ataupun adalah pandangan peribadi ataupun cross the line. Saya tak setuju. Sebab daripada pengamatan saya di perenggan 7 dibaca dengan perenggan 2, tidak ada yang menunjukkan bahawa baginda tuanku tidak akan mengikuti keperluan perlembagaan sekiranya ada asas perubahan kerajaan. Dan perpaduan rakyat ditekankan oleh baginda tuanku di perenggan 10 dan 11. Maka apa sekalipun keputusan mahkamah berkaitan kesahihan sekolah vernacular tidak boleh menjadi alasan, walhal hendaklah menjadi sebab untuk kerajaan menggesa atau memeriksa kerajaan untuk membuat penelitian melalui jawatan kuasa yang segera bagi membuat pindaan kepada perlembagaan supaya kesemua sekolah di negara kita dapat diajar dalam satu bahasa pengantar bagi tujuan merapatkan anak-anak kita supaya buluh itu ya, dibentuk daripada rembungnya. Perpaduan lebih terjamin. Jangan lupa 30 tahun lagi 100 tahun merdeka jika belum kiamat. Takkanlah jurang perpaduan kita lebih longgar, lebih turun. Tepuk dada, tanya selera. Wahai para pemimpin politik dari segala lapisan parti sekalipun. Terima kasih Tuan Haji. Kupasan hari ini cukup terbaik. Dan seperti biasa, yang benar kita kata benar. Yang tidak, kita kata tidak. Yang baik kita sokong, yang tak baik kita sanggah. Mengkritik bukanlah bererti membenci. Menegur bererti sayang. Kita sayang negara kita. Tapi janganlah kita memegang kuasa dengan menipu. Menjadikan penipuan itu sebagai asas kepimpinan kita. Bercakap tentang reformasi yang rakyat sokong kalau benda baik. Yes. Yang bercakap tentang hak kebebasan suara, rakyat junjung. Dan rakyat Malaysia saya yakin akan patuh. Takut ni nak tulis ke tentang menghasut ni tidak. Rakyat Malaysia tidak akan melanggar undang-undang. Tetapi pemimpin-pemimpin kerajaan yang kini memegang kuasa, yang melaungkan reformasi 25 tahun yang dulu hingga kini, cuba menutup mulut rakyat. Itu bukan caranya. Kami mengkritik seperti mana saya sebut bukan kerana membenci, kerana kami sayangkan negara ini. Terima kasih kepada perhatian anda semua. Jadi, jangan ketinggalan 500 naskah novel That's My Way. Sini. Atas kepala Tuan Haji tu ada That's My Way. Boleh ada di bawah itu, WhatsApp terus kepada nombor tertera di situ ataupun pergi saja ke Facebook page Inspirasi Channel. Ada link WhatsApp di situ. Just klik di situ. Dapatkan, jangan tak dapat. Cerita cukup menarik. Bagaimana Tun Dr. Mahathir bercerita tentang pengalaman hidup beliau daripada kecil, kanak-kanak. Memang terbaik. Dan pada komentar-komentar yang cukup profesional hari ini, memberi pandangan-pandangan dan soalan yang cukup terbaik. Terima kasih kami ucapkan. Dan juga kepada seorang dua tadi yang kata tak sabar dah beli That's My Way tu, sabar. Okey, 15 Mac kita akan buat penghantaran ke seluruh negara. Akhir kalam daripada saya. Sampai jumpa lagi. Mohon ampun dan maaf jika ada tersalah bahasa, terkasar kata yang mencuit hati dan perasaan anda semua. Kami tidak ada niat selain berkata benar walaupun pahit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.